Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Cik Su bin Hashim, Saudara Saleh Ramli? Doa saya anda sihat walafiat. Begitu juga Saudara Ray, Saudara Bidin Zafran, Saudara Ahmad Saun, Saudara Joka Karim, Saudara Muhammad Hamzah Abdul Jalil, Saudara Ramzul, Saudara Zamari LC, Jebat Pembela, Saudara Azizi Muhammad, Joka Karim, ya, Saudara Muhammad Hamzah Abdul Jalil, Saudara Sufyan, Saudara Syahar, Saudara Puan Noran, itu juga Alimin. Tidak ketinggalan Izzuddin, Mazli, Izzuddin dari Pulau Pinang, ya, Saudara Nordin, Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Fazil Yub, apa khabar sahabat? Saudara Muhammad Kapli, Saudara Kamarul Azhar, Waalaikumsalam, Saudara Kamarul Azhari, ya, Saudara Nur Azman daripada Pokok Sena Kedah, Pak Chu daripada Langkap, Perak, apa khabar Yub? Saudara Sani Mus, salam dari Sarawak. Begitu juga Saudara Wan M. Bakri, salam perjuangan. Saudara Kamarul Abdul Talib, Saudara Bakar Ahmad, semoga dijauhkan bencana, ya. Saudara Muhammad Ramli bin Muhammad Siddiq, Waalaikumsalam. Saudara Mustafa Hamid dari Pasir Gudang, Saudara Tukiran Kitam, tentulah daripada Moh, Saudara Raja Kamal Raja Baizian daripada Sungai Petani, Puan Syarifah Hafifah daripada Pasir Gudang, Saudara Mazlan Khalid, Saudara Zul Marshall, Saudara Rusmini daripada Pontian, Johor, Saudara Zainuddin Ismail, Saudara John Kelabu dari Semeling, Sungai Petani katanya, Saudara Cik Mat Mohaini dari Taping, Perak, Puan Selamah Yusof, apa khabar? Selamat berbahagia. Saudara Ramzul, Saudara Ismail Manap, Puan Hamidah Kamat, apa khabar Puan? Saudara Mat Nazri Sharif, itu juga Saudara Salih Lembang, Saudara Zek Zul, Puan Rubidin, Saudara Aimah Map, Ahmad Map, Saudara Richard Bakri, Azmi Omar dari Mindef, Saudara Aftam Mat Piah Mentol, katanya Saudara Zul Marshall. Begitu juga Saudara Abu Nem, Saudara Waalaikumsalam, siapa ni tadi? Saudara Hajah Comel-Comel, Nuri Jana, gitu juga dengan Saudara Muhammad Khairul Kamarudin. Terima kasih mengantar saya sekuntum mawar merah. Terima kasih saudara. Saudara Rahim Yusof dari Seremban, Saudara Ishak Mat Zain, Saudara Muhammad Hafizan, Saudara Khoyum Amri, Rusinin Kurungot dari Sarawak. Itu juga Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, Bera, Pahang, Puan Nur Maria, Saudara Alias Abdul Latif, salam daripada Siti Alam katanya. Saudara Zamri Abdullah, Saudara Hamzah Hussein, Saudara Syuhami Abu dari Maran, Pahang. Itu juga Saudara Apatah, Saudara Rashidah Ahmad, Puan Rashidah Ahmad dari Kota Singapura. Saudara Said Abdul Hakim Jabar, dia juga daripada Singapura. Saudara Ramzul, Saudara Azam KZ, terima kasih. Saudara Puan Siti Rafi'ah dari Teluk Intan, Abi Abdin, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Tengganu, Puan Hasnah, Saudara Mat Zulkifli, Rosli bin Yunus, Saudara Wahab Zain, juga Saudara Al-Jabar, terima kasih. Saudara Lim, Saudara Sofi, begitu juga Waalaikumsalam daripada Hajah Comel-Comel, saudara. Saudara apa ni, siapa ni? Nuri Jana dari selamat malam dari Puchong katanya. Saudara Muhammad Khairul, terima kasihlah sekuntum mawar merah untuk saya. Saudara Alias Muhammad, Saudara Muhammad Nasir, Minasir, saya minta maaf, Saudara Minasir dari Bukit Mertajam, Hanif, katanya dari Pekan Pahang, hujan. Saudara Alias Muhammad, Saudara Makji, salam dari Pematang Pauh, katanya duduk di Semban. Saudara Amy Bashir, Saudara Yuan Kasim, Muhammad Asri Dir dari Kuantan, Saudara Said Abdul Hakim Japa, katanya di Singapura hujan lebat sebentar tadi. Alhamdulillah sejuklah Singapura saat ini. Puan Noria Ahmad Arsyad, Puan Noria Arsyad, Abdul Hamid, salam dari Kuantan. Brother Jimmy, Puan Noria Arsyad, Cik Awang, salam pencerahan. Puan Rosini Kurungot, Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Rafi'i Ahmad dari Alam Impian di Shah Alam, ya, Saudara Mat Rafi, orang Kayangan, saudara. Saudara Syam Haji Nawawi Junaidi, Saudara Ramli Iringan dari Sandakan, Sabah, saudara. Puan Aizah Ibrahim, Pak Aja, ini juga Tuan Muhammad Zaki dari Kuala Lipis,
jejak rimba, dan ini ramai yang masuk ni laju tak sempat saya. So Man Sejuta Harapan juga mengantar saya sekuntum mawar merah. Man Sejuta Harapan, saudara, terima kasih. Nordin Peah, Muhammad bin Arsyad, apa khabar saudara? Jejak rimba, saudara Hamdan Isnin, salam cinta damai. Begitu juga awangku pada Idi, saudara Ramli Iringan dari Sandakan, saudara Hilmi Mak Zain, dan juga Selang Bedal pun ada saudara. Saudara Hamdan Isnin, salam cinta damai. Nilawati Ainul, waalaikumsalam. Saudara Zakaria Muhammad Zain dari Keluang, Johor. Lim Bunciang, saudara Kamis Nadi, saudara Abdul Jamal, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Dah masuk 6 minit dah saya menyantuni anda. Moga yang tak sempat saya sebut nama tu, mohon maaf lah saudara ya. Baik saudara, hari ini hari Sabtu, hari ini hari Ahad saudara, tanggal 21 Mei. Besok mula kerja, jangan lupa saudara. Besok bekerja. Dan inilah merupakan hari yang ke-1158 COVID-19 melanda negara kita, dan masih belum ada laporan terperinci daripada Kementerian Kesihatan. Jadi kita masuk terus segmen e-commerce. Kepada teman-teman yang mempunyai produk untuk diwawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 011330414241. Al-Azhar memasarkan pestangi bakurnya untuk mewangikan aroma rumah dan bilik kita. Juga minyak wangi dari tanah Arab berasaskan kepada pepati kayu gaharu. Kalau tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa, dan yang manis Siti Farehah. Begitu juga, jangan lupa saudara, popiah sira Lady Maria, sedap, rangup, pedas dan manis. Harga memang murah saudara, harga rahmah. Dan boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Akhirnya, untuk teman-teman yang nak berniaga, Amiros Super Carrier sedang mencari teman-teman untuk menjadi agennya di kawasan anda. Boleh hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917. 012-257-5917, kerana dia boleh memasarkan makanan sihat berasaskan oat. Oat Carrier, di mana bahannya termasuklah buah kurma, madu, delima, apricot, ubi bit, chia seed, vitamin C dan kolagen. Ini makanan berasaskan makanan sunnah untuk mengenyangkan perut kita awal pagi nak bekerja. Eloklah makan saudara, sedap dan mengenyangkan. Juga sebagai energy booster ataupun menaikkan lagi tenaga kita, mengurangkan masalah sembelit, menyeimbangkan tahap kolesterol dan mengimbangkan nutris dalam badan. Hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917. Sekian saudara, itu adalah e-commerce. Kita masuk segmen yang bagi saya wajar untuk kita beri perhatian dalam naluri kehidupan saudara. Kerana menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah berkata, apabila kamu duduk dalam majlis orang yang jahil, hendaklah kamu diam. Dan apabila kamu duduk dalam majlis orang alim, berikan tumpuan. Maka hendaklah kamu diam, kerana sungguhnya diamnya kamu terhadap orang jahil akan menambahkan kesantunan kita. Sungguhnya di antara diammu terhadap orang alim akan menambahkan ilmu. Ungkapan hikmah ini mengajak kita mengenepikan ego diri supaya kita boleh menjadi seorang pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik bermakna kita bersedia mendengar segala idea dan pandangan, nasihat dan teguran. Kerana dalam Al-Quran, kita bukan saja diajar menjadi pendengar yang baik, juga menjadi pendengar yang teliti, iaitu mendengar sambil memikir dan menilai apa yang didengari. Kerana dalam surah Al-Zumar, Allah SWT berfirman, mereka yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang disampaikan kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya, itu dari segi hukum agama, mereka itulah orang yang beri hidayah petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang yang berakal sempurna. Itu daripada surah Al-Zumar ayat yang ke-18. Perkara yang perlu untuk kita dengar dari kalam Allah saudara, yang berfirman sebagaimana dalam surah Al-Araf. Maksudnya, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah, supaya kamu boleh rahmat. Dan baginda Rasulullah juga seterusnya dalam kalam-kalamnya, hikmah-hikmahnya perlu kita hayati saudara. Jadi
Bila kita lahir, kita diberikan kebolehan mendengar dan melihat sebelum kebolehan bercakap. Hikmahnya ialah sebelum bercakap, lihat, dengar dan fikir. Kemudian barulah kita bercakap secara. Itu yang saya santuni dalam segmen Narui Kehidupan. Apa kata pula Tan Sri Osu Sukam? Ini dalam segmen Mutiara Kata. Katanya setiap kesalahan masa silam perlulah dikesali dan kita bertaubat untuk tidak mengulangi lagi. Kerana usia kita sentiasa memburu hari-hari yang pastinya tidak kesampaian, saatnya untuk kita bertaubat. Lakukanlah saat kita masih sihat di usia yang semakin singkat. Terima kasih Tan Sri Osu Sukam atas kiriman Mutiara Kata memperingatkan kita. Dalam ada usia-usia baki-baki usia ini, kita hendaklah saling segera melakukan taubat secara taubat nasuha. Moga segala dosa-dosa silam kita diampunkan oleh Allah SWT. Saya lebih tak ada, hanya sekadar mengingatkan teman-teman, terutama pimpinan negara, agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana saya amat bimbang bahawa negara boleh muflis kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, saudara. Bagaimanapun, pada teman-teman yang berkesempatan melayar ruangan saya ni, saudara, saya mengharapkan bagi mereka yang mahu ataupun menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam apa channel sekalipun, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan anda kerana saya tidak mampu untuk memantaunya. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya tidak lebih, hanyalah sekadar untuk memberi informasi. Tak lebih daripada itu, saudara. Kalau saya memberi pandangan, maka kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan kalau nak menyantuni juga tak ada masalah. Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni setiap permasalahan secara harmonis, saudara. Ingat, saudara, warga bangsa kita adalah bangsa yang beradab dan tahu tata susila kita sebagai warga harmonis, warga cinta damai, saudara. Prinsip, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ya, saudara Pak Junaidi, terima kasih. Dia kata benarlah kata-kata daripada Mutiara Kata itu. Ya, saudara Raja Syarizat, saudara Rahman, saudara Rahmat Abu. Begitu juga saudara Jamaliah Sabian. Learn through mistake, katanya. Sebab baik guru adalah kesilapan. Betul, saudara. Kata Puan Jamaliah Sabian, dia kata sebaik-baik guru adalah kesilapan. Baik, saudara. Alhamdulillah, saya mendapat berita bahawa kumpulan pertama seramai 284 jemaah haji kumpulan pertama yang menaiki pesawat penerbangan Malaysia KT-1 telah pun selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putera Muhammad bin Abdul Aziz pada jam 7 pagi tadi, saudara. Bersyukurlah kerana seramai 284 telah pun menjadi tetamu Allah untuk memulakan perjalanan menunaikan ibadah haji. Ketibaannya disambut oleh Duta Malaysia ke Arab Saudi, itu Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Begitu juga dengan beberapa pegawai daripada tabung haji. Kerana hari ini saja saudara, sebanyak 4 penerbangan, terdapat 4 penerbangan berlepas dari Kuala Lumpur International Airport KLIA menuju Madinah membawa kira-kira 1,100 jemaah haji. Semua jemaah haji Malaysia yang memasuki Madinah semuanya akan tinggal di 3 buah hotel, iaitu Saja Al-Madinah, Anwar Al-Madinah, Movenpick dan Imar Royal Hotel yang bertaraf 5 bintang. Dan jaraknya tak jauh, saudara. Sekitar 50 meter saja dari Masjid Nabawi. Alhamdulillah, bila saya mendengar begitu, teringatlah, saudara, tahun 2011 dulu, waktu saya mengerjakan ibadah haji, berkesempatan saya tinggal di hotel yang berampin, itu Hotel Hilton, kira-kira 50 meter saja daripada Masjid Nabawi. Dan kita mendoakan agar saudara kita yang telah pun berangkat ke Tanah Suci Mekah atau berada di Madinah, agar mereka sihat sejahtera serta mendapat haji yang mabruk, saudara. Itu berita yang saya dapat awal hari ini. Artinya 1,100 warga kita memulakan. Besok ada lagi penerbangan sehinggalah musim haji dapat diselesaikan. Kabarnya dalam 23,000 rakyat kita akan pergi ke sana. Artinya lebih kurang 20 penerbangan, saudara. Kalau 1,100 satu hari, artinya 20 hari, dalam tempoh 20 hari lah, saudara. Mungkin, ya. Dan satu lagi, saudara, yang ini di Selangor. Ini agak menggemparkan apabila berita harian online. Hari ini saya baca, terkejut juga saya. Ia mendedahkan bagaimana 2 hutan simpanan kekal
iaitu di Bukit Tarik dan Rantau Panjang. Dikuatiri telah pun terancam apabila terdapat beberapa kesan penerokaan dipercayai dilakukan secara haram. Jadi tinjauan Berita Harian melaporkan aktivis alam sekitar di hutan simpanan kekal Bukit Tarik yang terletak kira-kira 15 km saja dari jalan utama mendapati penerokaan dan kegiatan guna tanah di kesan masih aktif. Dan saya haraplah agar pengarah tanah dan galian Negeri Selangor dapat melihat bagaimana hutan simpanan Bukit Tarik, saudara, dan juga di Rantau Panjang itu boleh diteroka sebegitu saja. Kita punya undang-undang, saudara. Dan moga Dato' Amirul Syari dapat melihat persoalan ini. Sebab 2 minggu lepas kita melaporkan bagaimana warga kita di Ulu Selangor boleh diusir. Yang ini boleh teroka pula. Kawasan luas sekitar 5,000 hektar di hutan simpanan kekal Rantau Panjang dan 3,000 hektar di hutan simpanan Bukit Tarik. Okay, saudara? Ini yang kita harapkan supaya tidaklah mereka boleh melakukan sewenang-wenangnya. Negara kita ni ada undang-undang, tanah pun ada akta tanah dan sebagainya. Peliharalah tanah ini, jangan sampai terlepas ke tangan orang lain. Saudara, itu keadaannya. Alhamdulillah, saya juga mendapat laporan bahawa Melaka memulakan. Jadi kita bercakap soal pelaburan, ertinya sekarang ni pelabur-pelabur dari negara China sudah pun sampai. Ini apabila pelaburan dari negara China bernilai 3.5 bilion sudah pun menandatangani perjanjian dengan kerajaan Melaka untuk membina beberapa program. Itu antara kerjasama Cheng Hu International Trade dan Culture City Centre dan syarikat pelabur dari negara China. Menurut Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, kesemua projek berkenaan dibangunkan setelah proses permohonan pelaksanaannya diluluskan oleh pihak berkuasa kerajaan negeri. Salah satu projek yang dinilai akan memberi impak besar kepada Melaka ialah terbinanya bangunan Menara ASEAN China setinggi 88 tingkat yang akan dibangunkan di Melaka Waterfront Economic Zone, saudara. InsyaAllah, rakyat negeri Melaka pasti akan mendapat limpahan. Kalau dibangunkan bangunan setinggi 88 tingkat, peluang pekerjaan itu pastinya limpahannya dapat dinikmati oleh warga Melaka. Syawas. Dan saya melihat bahawa pelaburan sudah mula masuk. Cuma saudara, saya melihat hari ini itu macam mana mantan Bendahari Barisan Nasional Hishamuddin On, dia bersungut dalam media sosial. Ayat sekarang ni mereka sekarang ni lain tak ada, ceritanya janggal. Semalam Tuan Sri Muhyiddin kata janggal kalau UMNO minta sokong DAP. Hari ni pula Hishamuddin dia kata janggal lah apabila dia melihat bagaimana himpunan perpaduan di Dewan Merdeka tidak menaikkan ataupun menutup ataupun menurunkan gambar-gambar pemimpin-pemimpin UMNO daripada Presiden UMNO yang terdahulu sampailah saat ini. Katanya diturunkan, kata janggal lah katanya sebab itu Dewan Merdeka. Dan sebagai sisa kerja UMNO Malaysia, saudara Datuk Sumali, beliau terpanggil untuk menjawab. Katanya saya bertanggungjawab menguruskan persiapan Dewan Merdeka setiap kali Perhimpunan Agung UMNO. Jadi gambar Presiden-Presiden UMNO katanya hanya akan dipasang oleh konsultan kita pada setiap kali PAU. Ini memanglah dari zaman sebelumnya. Memang ada gambar itu, saudara. Tiap-tiap kali ada perhimpunan, maka gambar-gambar pemimpin UMNO akan dinaikkan. Tapi kena ingat, Dewan Merdeka bukan hanya untuk Perhimpunan Agung UMNO sahaja. Perhimpunan Agung UMNO setahun sekali. Jadi ada banyak lagi pihak yang akan menyewa Dewan Merdeka dengan pelbagai program dan majlis. Termasuklah majlis perkahwinan dan sebagainya. Jadi, Himpunan Muafakat Nasional dulu pun, waktu UMNO dengan PAS mengadakan perhimpunan, majlis menandatangani piagam Muafakat Nasional, memang tak ada pun gambar-gambar pemimpin UMNO. Waktu itu Hishamuddin ada di atas sebagai bendahari Barisan Nasional. Kenapa tak tegur? Memang tak ada pun saya, tak bunyi apa-apa. Jadi sebab itu beliau yakin semua pemimpin UMNO tahu persoalan ini. Jadi sekarang ni apa saja dicari. Ini saya masuk bab kritik bahagian politik saya. Apa saja nak dikritik. Sedangkan benda tak masuk akal pun dilontarkan juga. Contohnya macam gambar waktu perhimpunan perpaduan baru lalu itu
antara 19 buah parti. Dan konsultan tidak pun memasang gambar-gambar pemimpin dahulu. Dan gambar itu bukan kekal di situ. Selepas saja Perhimpunan Agung UMNO, gambar-gambar itu akan diturunkan dan disimpan. Dijaga dengan baik. Hanya akan dipasang setiap kali adanya Perhimpunan Agung UMNO. PAU. Jadi macam dewan itu orang pakai untuk wedding, untuk majlis perkahwinan lah. Banyak juga syarikat-syarikat mengadakan pelancaran produk-produk mereka. Takkanlah gambar nak lekat begitu saja. Jadi Syamuddin, kalau dah tak suka tu, carilah isu yang baik. Supaya kita dapat menangani. Ini keadaannya. Ini sikit-sikit tak betul. Sikit-sikit tak betul. Ada saja, saudara. Macam apa, sekejap lagi saya nak balas. Bila Tan Sri mengatakan bahawa kita dengan DAP dan sebagainya. Dia sendiri boleh. UMNO apa pun tak boleh. Buat itu tak boleh. Jadi semua tak kena lah, saudara. Itu keadaannya. Jadi saya merasakan, kalau nak kritik, kritik yang membina, saudara. Yang tetik bengek ni tak payahlah. Kita nak bercakap soal perut ni, saudara. Sebab, kena ingat, saudara, besok Parlimen akan bersidang. Kamu ahli Parlimen Semerung. Bercakaplah kita nak dengar. Apa perjuangan untuk rakyat Semerung yang kamu akan lontarkan dalam Parlimen nanti. Jangan pula berdengkur je ataupun isap vape dalam Parlimen. Kita nak dengar apa pula kenyataan-kenyataan mereka sebagai wakil rakyat, sebagai ahli Parlimen yang dihantar oleh rakyat untuk berada di Parlimen. Besok bermula persidangan Parlimen. Kita nak tahu. Kalau tak betul, apa yang tak kena, ataupun berilah pandangan untuk penambahbaikan. Bukan hanya sekadar mengkritik. Kerajaan juga bukan bersifat maksum. Perdana Menteri bukan maksum. Menteri-menteri juga bukan maksum. Benar. Ada juga menteri-menteri yang lemah. Yang perlu ditegur, tegurlah. Venue ataupun tempat yang terbaik di Parlimen besok. Nak belasah kita nak dengar. Saya besok awal pagi lagi, saya insya-Allah akan mendengar, mengikuti persidangan Parlimen penggal kedua. Dulu kita dengar cuma daripada wakil-wakil daripada kerajaan saja. Daripada pembangkang lain tak ada, ceritanya cerita retorika politik. Kita mengharapkan besok, mulai besok, perjuangan untuk rakyat. Itu yang perlu diutamakan. Sebab senja tadi sebelum saya solat maghrib, waktu saya nak mandi tadi, saya menerima panggilan. Jadi saya sentiasa menerima, kalau ada orang telefon, saya akan jawab. InsyaAllah, kalau saya tak sempat, saya akan telefon balik. Dan hari ini, senja tadi dekat-dekat dengan maghrib, saya menerima panggilan daripada sahabat saya, iaitu seorang pejuang, anak muda daripada Perak Tengah, saudara Nordin. Beliau mengusahakan pengusaha iGrow yang bertujuan untuk mendidik anak-anak muda di sektor pertanian moden. Dan beliau melontarkan pandangan. Tak ada masalah, saudara. Kita harus bertukar-tukar pandangan, tapi lontaran pandangannya beliau mengatakan dah 6 bulan. Sudah 6 bulan kerajaan Madani ini yang mau menangani derita rakyat, dia kata nampaknya sekarang ni tak nampak lagi hala tuju negara. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Tanya dengan saya kata saya bukan Perdana Menteri. Namun begitu, saya mohonlah agar Datuk Seri Anwar Ibrahim segera kejutkan. Jadi dari hasil perbualan saya dengan Saudara Nordin tadi, saya merasakan bahawa intipatinya adalah banyak rakyat peringkat akar umbi mahukan supaya Perdana Menteri tak payah lagi melontarkan kenyataan yang retorik itu dan ini sebagainya. Sebaliknya, kejutkan pak-pak menteri dalam kabinet itu supaya melaksanakan setiap dasar-dasar dan diterjemahkan apa saja yang telah pun Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan. Bukan hanya pak-pak menteri. Itu juga menyangkupi soal kaki tangan kerajaan, KSU, ketua-ketua siswa kerajaan, ketua-ketua pengarah. Kejutkan mereka sebab mereka pun seolah macam hilang arah. Masyarakat, rakyat di bawah tertunggu-tunggu kerana pelaksanaannya bagaimana. Dan kita sedar, memang rakyat, warga Cinta Damai faham kerajaan perpaduan baru 6 bulan dan memanglah agak mustahil untuk merubah negara ini secara tiba-tiba. Tetapi mesti ada lihat tindakan atau pengumuman-pengumuman yang jelas. Bukan hanya datang dari seorang Perdana Menteri saja. Kita faham, saudara. Saya cakap dengan beliau tadi. Saya kata kita faham. Untuk membina satu rumah, satu maligai yang indah, yang cantik, saudara, kita memerlukan bukan hanya kerangkanya. Perlu ada simennya, perlu batanya, dan untuk menyiapkan dalam tempoh 6 bulan, satu benda yang agak mustahil. Kalau rumah dibuat dalam keadaan tergesa-gesa, tiup dia angin, rubuh.
Jadi kita mahu sebagai kalaulah nak dimantapkan ekonomi negara ini. Jadi pelaksanaan itu perlu dilakukan oleh semua pihak. Begitu juga sekarang ni bila dia mengatakan kepada saya baru 6 bulan. Kalaulah diumpamakan seperti kereta, saudara. Kereta ni dah 6 bulan ni enjin dah panas lah. Masuk gear terus, jalankan. Jangan tunggu lagi. Sebab sekarang ni lepas satu kebejatan hampir pada rakyat terpinga-pinga, tak tahu nak buat apa, lenjan saudara. Apa yang diharapkan agar sektor ekonomi dapat segera dipulihkan. Jadi kita faham bahawa benda ini tidak dapat dilaksanakan secepat mungkin. Saya dah bercakap, tidak ada tongkat sakti di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu juga Pak Menteri. Tetapi arah tujunya kena jelas. Pak Menteri nak buka mulut, kena fikir dulu. Jangan sembrono membuat keputusan. Sebagai contoh, saya bagi contoh saudara. Sebagai contoh, bagaimana sekarang ni kecoh lah. Pengusaha-pengusaha ladang mangga harum manis. Mereka agak terkesan apabila Kementerian Pertanian mengizinkan kemasukan berlambat-lambat saudara. Mangga harum manis dari Kemboja. Harganya 3 kilo RM10. Sedangkan untuk harga harum manis dari Perlis itu 1 kilo dah RM35. Jadi sepatutnya perlu ditangani sebelum diizinkan kemasukan harum manis dari Kemboja itu. Bagaimana untuk nasib pengusaha-pengusaha ladang harum manis? Apakah harga itu dapat dikekalkan ataupun dipikir macam mana insentif kepada mereka? Kerana bila datang harum manis Kemboja, rasa lebih kurang sama je saudara. Mungkin kalau tak semanis harum manis dari Perlis yang original saja, tetapi paling tidak ia akan memberi kesan kepada pengusaha ladang harum manis di Perlis. Itu gambarannya saudara. Jadi Kementerian Pertanian sebelum meluluskan apa-apa pun kena berfikir. Jangan asyik nak membodek aja menteri-menteri ni. Kaki tangan kerajaan pun lain tak ada. Bila adanya majlis ucapan, lain tak ada. Ucapan mereka lain, asyik membodek. Ini kita tak mahu saudara. Warga politik sepatutnya teruskanlah untuk mengutarakan pandangan rakyat. Saya cakap warga politik ni terutamanya pemimpin-pemimpin akar umbi UMNO, ketua-ketua bahagian. Sebagaimana kata Muhammad Semana, UMNO harus terus mara sebab selama ini UMNO dilihat sebagai payung rakyat. Jadi mereka yang telah pun mendapat jawatan sebagai ketua bahagian, pimpinan yang baru dalam islah kepimpinan daripada UMNO, perlulah saudara Jan apa dia kata harum manis beli tak sedap mana? Kemboja lagi sedap. Oh, saya beli dah. Dah rasa dah. Yalah, saya melihat begini, bila kelambakan masuknya begitu banyak buah-buahan daripada harum manis dari Kemboja ini, tentu dia akan terkesan kepada pengusaha-pengusaha ladang harum manis tempatan. Jadi Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian perlu memikirkan bagaimana untuk memastikan agar bila kemasukan itu tak memberi kesan kepada pasaran harum manis dari Perlis. Itu saja saudara. Saya cuma melontarkan, bukan saya nak berjuang untuk sesiapa pun. Jadi bila saya berbual dengan Saudara Nordin tadi, saya kata betul juga kata-katanya. Jadi Pak Menteri itu janganlah asyik buat melontarkan kenyataan-kenyataan yang penuh dengan retorik. Saya bersetuju. Ada dasar-dasar yang perlu diutamakan. Sebagai contoh, ini contoh, jangan marah. Menteri Pendidikan dia kata, sabar, waktu terdekat ada pengumuman penting dan pengumuman yang mengembirakan para guru-guru atau para pendidik. Jadi guru tunggulah. Bila sempena hari guru, apa yang diumumkan? Guru-guru boleh mendapat kemudahan bercuti dengan tambah murah. Ini bukan yang dikendaki oleh guru. Dia orang nak tahu bagaimana dengan gaji mereka, kerja mereka bagaimana. Itu yang diketahui. Itu keadaannya. Jadi saya haraplah Puan Fazlina dapat memikirkan, tak usahlah, berhentilah membuat lontaran kenyataan-kenyataan yang membuatkan rakyat, apa ni? Apa menteri ini begini? Biar sesuatu pengumuman itu biar jelas dan mantap. Datuk Seri Anwar pun kena jelaskan juga. Datuk Seri Anwar dah pun melontarkan. Bila Datuk Seri Anwar melontarkan sebagai Perdana Menteri, ini memberi kejutan pada warga. Sebagai contoh lagi, saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa mereka yang menggunakan elektrik yang banyak, maka tarif elektrik, subsidi elektrik ini tidak akan ada. Terkejutlah rakyat. Memang terkejut beruk, saudara. Tapi kena ingat, subsidi elektrik ini memanglah kita tahu dinikmati oleh
warga B40, B60, mereka yang poketnya semakin kempis. Jadi sepatutnya sebagai lontaran daripada Yang Amat Perdana Menteri, tenaga nasional kena segera membuat kenyataan, membuat penjelasan bahawa ini untuk mereka yang dari kayangan, orang-orang yang punya pendapatan besar. Ini sekarang ni tambah-tambah, ini sekarang ni musim panas, saya ni terasa panas ni saya. Memang panas berbahang. Jadi untuk mengelakkan bahang itu supaya tak adalah kejutan haba dan sebagainya, tentulah rumah-rumah akan dipasang kipas selaju mungkin, full speed. Kalau ada pula alat penghawa dingin, pasti akan dipasang, bukan 2 3 selaju mungkin untuk melegakan suasana. Tapi bila katakan elektrik tahapnya akan ada, tidak ada subsidi, terkejut beruklah rakyat. Aku dah panas, tiba-tiba elektrik pula naik lagi. Nak pasang hawa dingin, nanti kena bayar tinggi. Sepatutnya tenaga nasional memberi penjelasan. Saudara Wan Safi, dia kata pakar-pakar ekonomi pun senyap 1000 bahasa. Benar. Kita nak dengar sekarang ni hala tuju. Perdana Menteri melontarkan pandangan beliau. Ini nak dibuat, itu nak dilaksanakan. Begitu juga dengan isu-isu yang berhubung soal rasuah, itu kita biarkan agensi pencegah rasuah, agensi pelaksana undang-undang laksanakan hukum. Tak payah kita nak komen, biar mereka laksanakan. Jalankan tugas. Yang kita tak mau pula terhenti. Sebab kita mahu membasmi kebejatan dalam rasuah. Jadi Perdana Menteri tak payah nak komen lagi dah. Yang kita nak tahu hala tuju negara macam mana. Okey, untuk rasuah SPRM. Ekonomi bagaimana? Menteri Ekonomi Datuk Rafizi, what have you done? Kita nak tahu. Pakar-pakar ekonomi, sudahkah dihimpun para pakar ekonomi mencari bagaimana upaya dan sebagainya. Saudara. Begitu juga dengan menteri-menteri pelabur, macam apa yang diumumkan oleh Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Datuk apa tadi dari Melaka dia tu? Datuk Rauf. Kalau dah datang pelaburan, silalah umumkan daripada China. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan bulan lalu. Rakyat nak tahu juga dah datang ke belum. 170 bilion, apa jadi? Jangan orang kata, ini saya mangkari je ni. Ini satu hal. Begitu juga saudara Rosli Abu Osman. Dia kata gula harga naik. Betul ke? Saya dah bagi tahu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna telah pun menyatakan harga gula tak naik. Tapi mesti ditubi. Kenyataan mesti dikeluarkan. Pegawai-pegawai penguatkuasa kena memeriksa. Bukan menteri saja yang turun. Pegawai juga dikerahkan untuk melihat supaya derita rakyat ini tidak berterusan. Ini yang kita harapkan, saudara. Jadi soal kebejatan rasuah biar ditangani oleh mereka yang bertanggungjawab. Jadi mana yang perlu bantu, kita bantulah. Jangan pula ini ahli-ahli politik ni hanya sekadar mengkritik. Macam tadi cerita gambar tu. Dulu dia jadi bendahari Barisan Nasional, tak sebut pun. Masa kita menandatangani perjanjian ataupun nama perjanjian tu, kita dengan PAS, Muafakat Nasional, tak ada pun naik bergambar pimpinan UMNO yang dulu. Tak bising. Kenapa sekarang bising? Jadi nak cari salah saja. Itu persoalan segala. Oleh itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim kena bagi tahu pada Pak Menteri yang anda lantik dalam kabinet anda, mereka perlu perjelaskan apa sahaja perancangan kerajaan supaya rakyat faham. Ini tidak, rakyat sekarang lenjan saja. Cara saya berbual dengan Saudara Nordin tadi, katanya rakyat di bawah memang lenjan lah. Letih. Tak tahu apa ke mana. Sebab motor ni seolah tidak bergerak. Kita mengharapkan agar negara kita ini bagaikan gerabak kereta api, bukan hanya menanti daripada kepala gerabak kereta api yang bergerak. Tiap gerabak itu mesti ada dengan generator supaya laju. Sebab kita dalam keadaan sekarang ni, kita faham negara berhutang kesan daripada kebejatan pimpinan terdahulu. Rakyat faham yang itu, tak payah diungkit lagi dah. Isu 1.5 trilion, rakyat faham. Tetapi perlu diperjelaskan ke mana kita nak pergi. Nak angkut kami ni ke mana? Nak ke Longkang? Nak ke Padang? Ataupun dalam satu suasana ekonomi yang boleh dinikmati oleh rakyat. Itu yang rakyat mahukan. Ni kata Abah tak tahu Bumi Putra. Ini apa benda? Saya tak tahu, saudara. Jadi saudara Mr. BK Rohana, dia kata subsidi fuel nak hapuskan.
Mekanismenya tak timbul. Memang saudara, bila kata nak dihapuskan subsidi, contohnya lagi, macam OPR. Tahu-tahu ya terkejut dok. OPR dinaikkan. Rakyat mula bimbang. Bila tengok saja bil daripada bank, ada peningkatan. Di saat poket rakyat semakin mengempis. Jadi sebelum mau melaksanakan sesuatu, perlu dikaji, perlu dipikirkan. Dan pelaksanaan boleh, tak ada masalah. Nak naik OPR, berapa pun naiklah. Asalkan jangan sampai poket rakyat semakin menipis. Kalau rakyat semakin menipis, maka lain tak ada. Hamun cacian lah saja yang terima. Itu saya nak jelaskan pada anda supaya babai pemimpin di atas. Ingat, rakyat menanti. Kita tahu. Hasrat Datuk Seri Anwar Ibrahim, tadi juga saya dengar ada pencerahan daripada beberapa ustaz mengatakan mereka faham nak bawa negara ke arah mana. Tetapi nak tengok. Macam orang kata, keadilan. Justice is not always to be seen. It must be proven to be seen. Keadilan bukan hanya dipercakapkan ataupun dilihat, tapi mesti dilaksanakan dan diperlihatkan. Jadi, usaha untuk membangunkan ekonomi negara ini perlu diperlihatkan, dijelaskan. Agar rakyat dapat faham dan sama-sama menggembeling negara kita ini untuk maju ke depan lagi. Kita dah tahu masalah. Rakyat semua dah tahu. Tak sampai ceritalah. Daripada anak seusia umur 10 tahun pun dah tahu dah. Bukan tak tahu. Mak bapak dia dah semakin berkurang pendapatannya. Tetapi dalam keadaan begini, perlulah dibangkit kesedaran bagaimana untuk kita sama-sama membangunkannya. Saudara, itu bahagian ekonomi. Saya terima kasih kepada Saudara Nordin yang menghubungi saya petang tadi. Senja ni saudara, sebelum sembahyang. Terganggu juga lah maghrib kita saudara bila kawan-kawan telefon begitu. Poket nipis kena usaha lebih. Betul saudara? Saudara ikan darat dia kata poket nipis kenalah usaha lebih. Duk kata nipis tahun ni, bunga api kalah guzi pakai. Itu juga sama. Benar saudara. Apa yang dikatakan benar. Bukan kata kita semua miskin. Rumah terbuka berjalan juga. Tetapi bagaimanapun, kita faham sekarang. Kita faham ekonomi macam mana. Jadi saudara Saliana Ina dia kata kalau terus menerus kerajaan perpaduan buat kejutan yang menyusahkan rakyat, itu beratlah saudara. Dan saya haraplah Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pemimpin nombor 1 dalam kerajaan perpaduan ini, kalau ada gotanlah menteri tak buat kerja. Kalau perlu ditukar, tukar. Itu saja bagi saya. Saudara Kasim Khairani, saya setuju. Negara memang sudah rosak ekonomi, menjunam. Bermula daripada langkah Sheraton lagi dah menjunam. Tetapi kita tak boleh hanyut dengan kenyataan itu. Perlu dilakukan apa yang nak dilakukan. Datuk Seri Anwar Ibrahim besok Parlimen bersidang, rakyat nak tahu. Ataupun lusa, hari Selasa, Perdana Menteri bersama dengan ahli-ahli Parlimen. Dan kita harapkan ahli-ahli Parlimen bercakap soal rakyat. Jangan cerita yang membongak saja. Saudara Azli dia kata banyaklah kita belajar daripada negara luar macam Thailand. Mereka telah berubah ke depan. Kenapa kita tak mahu gitu? Saudara? Now kita masuk soal politik. Saya nak mengingatkan lagi Abai Wee. Saya tengok dalam media sosial masih ada lagi. Warga di Kelantan. Jangan kita marah. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Musa nak masuk parti mana itu pulang pada dia lah. Dan dia juga pun bukanlah yang UMNO dah. Dia dipecat saudara. Jadi soalnya saya dengar macam ada Saudara Muhammad Hussein apa ke? Dia kata kenapa tak ajak anak dia sekali masuk PAS dan sebagainya. Saya kata tak payah. Tak payah kita dengungkan persoalan begitu. Sebab ayah dengan bapa aliran politiknya tak sama. Mungkin dia berfikiran lain. Ini perkara biasa di negara kita saudara. Malahan saudara, anak Nabi pun tak ikut cakap bapaknya. Contoh macam anak Nabi Nuh. Bagai nak rak. Baginda Nabi Nuh SAW. Jerit, anakku, marilah naik bahtera. Tak ada dia tanda, akhirnya tenggelam. Itu pandangan, saudara. Macam juga, Ustaz Fadino. Ustaz Fadino lah Presiden PAS. Tapi anaknya mencari amanah. Ini realiti, saudara. Tan Sri Sari Samad kekal sebagai warga UMNO. Adiknya, Saudara Khalid Samad, kekal dengan amanah. Nek Omar dengan Nek Abduh pun tidak saliran. Macam saya kata semalam, Ikmal. Datuk Seri Ikmal di mantan ketua bahagian UMNO Tanah Merah. Dia keluar menjadi satu. Anak dia kekal UMNO.
Malahan saudara, jangan lupa, susah politik, mantan susah politik Datuk Najib, itu Datuk Shahlan. Dia tak sealiran dengan adiknya, iaitu Datuk Sri Syafuddin, Siswa Agung Parti Keadilan, PKR. Jadi itulah sekarang ni saya. Malahan, saya satu lagi saya nak mengingatkan. Saya tengok juga edisi siasat menulis. Saya kata ada logikanya apabila edisi siasat menulis bagaimana dia kata Tuan Haji, tak usahlah kita. Dulu pun saya dah tegur, janganlah melabelkan sama manusia ini dengan perlambangan binatang. Macam orang UMNO ke orang kerajaan Perikatan Pakatan Harapan ini tupai lah katanya. Tak usahlah. Kena ingat, tupai ke, kera ke, itu merupakan daftar kata nama binatang. Jadi, tak payahlah. Kenapa tidak kita wujudkan nama-nama yang lain? Tuan Guru, saya menegur ni sebagai seorang insan. Saya tak pernah pula nak membelasah. Sebab itu, bagaimana kenyataan Nik Abdul, saya cuma memberi gambaran bahawa kemungkinan besar. Dan hari ini Nik Abdul sudah pun menjelaskan bahawa pertemuan beliau dengan Datuk Anwar Ibrahim adalah untuk menyambung hubungan akrab antara almarhum ayahandanya, Tuan Guru Nik Aziz dengan Datuk Anwar Ibrahim. Sebab itu beliau bersama adiknya mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu kunjungan Datuk Anwar Ibrahim ke Kelantan. Itu penjelasan. Dan beliau juga menjelaskan bahawa beliau masih lagi ahli PAS. Pulanglah pada beliau. Tapi saya cuma mendengar bahawa kemungkinan dia akan meninggalkan PAS itu wallahualam bisawab, saudara. Cuma sekarang ni saya nak cerita pasal PAS ni, saudara. Ini masa PAS ni kadang-kadang lucu juga, saudara. Lucu, saudara. Bila saya nampak ada ruangan orang menulis dalam media sosial, saya rasa mungkin para sympathizer, orang yang bersimpati dengan PAS, mereka beranggapan bahawa semua parti-parti yang ditinggalkan oleh PAS sebagai janda. Ini saya ingat lagi waktu saya pernah mengadakan siaran bersama Datuk Lokman Nur Adam. Dia memberi perlambangan bagaimana PAS ni dia berkahwin dengan UMNO di Thailand, umpamanya katanya. Lepas tu balik ke Kuala Lumpur, dia kahwin dengan orang lain. Saya kata itu sikap begitu seorang lelaki boleh kata, tapi sebenar-benarnya PAS tidak boleh merasakan dirinya sebagai lelaki. Dia tu pasangan wanita. Jadi orang lain tu bukan janda, dia yang merasakan dirinya sebagai janda berhias. Itu keadaannya, saudara. Jadi saya katakan bahawa lihat sendiri saya, mula-mula semua warga PAS ni asalnya daripada UMNO. Tetapi apabila Tuan Haji Allahyarham Dr. Haji Muhammad Fuad kalah dalam pertandingan merebut jawatan Presiden UMNO menentang almarhum Tengku Abdul Rahman, maka tertubuhlah PAS. Kerana mengikut fakta sejarahnya, ini saya haraplah saudara yang menjelaskan ini dapat faham. Mengikut fakta sejarah, PAS ditubuhkan secara rasmi pada 23 Ogos 1951 selepas kekalahan Tuan Haji Muhammad Fuad kepada Tengku Abdul Rahman. Saudara. Kemudian selepas itu berterusanlah, saudara, PAS dengan UMNO ni berterusan musuh politik, ya. Lebih-lebih lagi di Kelantan dan Terengganu. Kemudian pada tahun 1973 apabila berlakunya peristiwa darah tragedi 1969, almarhum Tun Razak menyantunkan PAS untuk kembali berada dalam Barisan Nasional. Itu zaman Allahyarham Datuk Asri Haji Muda. Dan maka secara rasminya ditubuhlah Barisan Nasional pada 1 Januari 1973. Itu sebagai pengganti kepada Parti Perikatan yang gambar kapal layar. Kemudian ditukar kepada gambar dacing. Kemudian saya 20 tahun sebenarnya memang PAS dengan UMNO ni selama berpisahnya selama 22 tahun. Dan selepas itu bila dah wujud balik di bawah Barisan Nasional tak kekal lama, saudara. Daripada tahun 73, tahun 77 berbalah balik, akhirnya PAS keluar daripada UMNO, daripada Barisan Nasional secara bersendirian pada tahun 1977. Itu era Husin On, Bapak Isyamuddin, saudara. 11 tahun kemudian pada 1988, kesan perbalahan, kesan pertandingan jawatan Presiden UMNO antara Yang Mulia Tengku Razali Hamzah dengan Dr. Mahathir. Apabila UMNO diharamkan, Dr. Mahathir tak benarkan bila wujud ke UMNO baru. Dr. Mahathir tidak benarkan Tengku Razali dan pengikut-pengikutnya menyertai UMNO.
yang ditubuhkan UMNO baru. Maka Tengku Razali menubuhkan Parti Semangat 46. Maka PAS pun berkahwinlah dengan Semangat 46. Secara 1988. Pun tak kekal. Sebab itu, yang mulia Tengku Razali, dia kata kadang-kadang dia geram sangat dengan PAS ni. Dia kata PAS ini adalah pelacur politik. Yang melacurkan politik, katanya. Kerana pada 1 April 2008, selepas ini tak ada lagi dalam semangat Angkatan Perbuatan Ummah, saudara, lahir selepas Parti Keadilan yang dipimpin oleh Dr. Wan Azizah selaku Presiden Parti Keadilan. Ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam penjara tahun 2008. Saudara, PAS pun menyertai pula keadilan, mewujudkan Pakatan Rakyat. Ikatan Perkahwinan PAS dan Keadilan, dalam tu juga ada DAP, saudara, jangan lupa. Gambar berpeluk-peluk dah jadi dengan DAP dan sebagainya. Pun tak kekal. Pada tanggal 16 Jun 2015, akhirnya Susu Agung Parti Tindakan Demokratik Lim Guan Eng mengisytiharkan bahawa Pakatan Rakyat dibubarkan. Kerana tidak ada lagi kerjasama antara satu parti PAS itu dengan dalam komponen Perikatan Pakatan Rakyat. Jadi PAS pun kembalilah berkelana. Ini cerita dia, saudara. Selepas beberapa ketika, main mata pula dengan UMNO. Hinggalah pada tanggal 14 September 2019, termeterailah Piagam Muafakat Nasional di mana PAS erat merangkul UMNO atas nama Penyatuan Ummah. Hebat, saudara, waktu tu. Ramai yang menangis apa semua, tak perlu dah ulas lagi. Basah Dewan Merdeka tu. Pun tak kekal lama, saudara. PAS akhirnya menyertai Perikatan Nasional pada 7 Ogos 2020. Ini realitinya, saudara. Dan sekarang dia kekal lah dengan Perikatan Nasional. Tapi dah ada bunyi pun dah. Dengar bunyi-bunyinya bakal ada masalah. Jadi itu ceritanya cinta yang tak lama. Jadi janganlah pula warga PAS mengatakan ini janda dia. DAP itu janda PAS, UMNO janda PAS, Parti Semangat 46 janda PAS. Sebenarnya bukan janda PAS. PAS itulah janda berhias yang merasakan diri ni lawa sangat. Masih lagi seolah darah sunti sebab ditutup dengan tudung. Jadi orang tak nampak. Cuma rahsia terdedah apabila masuk bilik malam pengantin. Baru dapat tahu ada paut sana, ada paut sini. Itu realitinya, saudara. Saya tak mau cakap lebih lah. Jadi kalau dilihat dari segi rentitan sejarah, sebenarnya PAS, saya katakan merupakan janda yang selalu beranggapan bahawa dirinya sebagai janda berhias yang tersembunyi dengan wajahnya di sebalik purdah ataupun kain tudung. Jadi janganlah gelau orang janda. Itu keadaan yang terbaru, besar kemungkinan katanya ada pula mungkin. Sebab dah mula main mata Dr. Mahathir. Dan keadaan ini tidak disenangi oleh gagasan dalam Perikatan Nasional. Bagaimana timbalan Presiden gerakan membuat kenyataan yang menyanggah penandatangani proklamasi rakyat yang ditandatangani oleh Presiden PAS dengan Dr. Mahathir. Dan kabarnya proklamasi rakyat pun mungkin dalam keadaan tak begitu. Hari ini saya juga dipahamkan. Sudah pula ada main mata dengan Datuk Anwar Ibrahim. Ini cerita benar ke? Sebab itu Datuk Anwar Ibrahim mengeluarkan kenyataan. Dia kata saya mengharapkan bahawa saya dengan Jadi ada perdamaian. Mestinya ada. Bukan tak ada. Terpulanglah, saudara. Saya acah bentayan. Saya tak mau gelap apa-apalah. Soalnya dia, siapa nak masuk PAS, teruskanlah. Asalkan perjuangan demi rakyat, saudara. Cuma sekarang ni, saudara, bila semalam, sebab PAS saya nak cerita juga sendiri tentang Presiden ataupun pengurusi Perikatan Nasional, Tasimuddin. Sebab semalam dia mengatakan bahawa agak janggal apabila UMNO minta supaya ahlinya menyokong calon-calon yang bertanding daripada DAP. Hari ini, saudara, ahli jawatankuasa eksekutif pusat DAP, Sheikh Umar Bagharib Ali, dia terus terang menamplak pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana bila sikap bingung yang dizahirkan apabila ada pemimpin UMNO meminta ahli menyokong DAP pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut Sheikh Umar,
Dia kata, sebelum ini, Tan Sri Muhyiddin yang juga Presiden Parti Bersatu pernah mengajak rakyat menyokong DAP. Sebab itu saya dah cakap, jangan kita buat kenyataan yang bukan-bukan. Dulu kamu dah buat. Tiba sekarang ni orang lain tak boleh. Kamu buat boleh. Jadi sebab itu kata Syekh Umar Bakri, dia kata meskipun beliau rasa agak luar biasa mengenai perkara tersebut, namun ia sebenarnya bukanlah sesuatu yang ganjil bagi diri Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin sendiri pernah berkempen agar menyokong DAP. Dalam satu ucapannya pada Januari 2018. Ini kenyataan saya. Beliau pernah memberitahu prinsip PPBM, siapa bertanding atas Pakatan Harapan, DAP, amanah atau keadilan, kita sokong 100%. Pada ketika itu, beliau begitu yakin setelah terbuang dari UMNO, PBM dan Pakatan Harapan telah menjalin kerjasama. Hasilnya, Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya umum ke-14. Jangan lupa, saudara. Menurut Syekh Umar lagi, kali ini gabungan 19 parti telah bermufakat untuk merealisasikan titah Yang Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Ritauddin Al-Mustafa Billah Shah agar sebuah kerajaan perpaduan dibentuk pasca PRU 15. Jadi seruan untuk mengukuhkan kerajaan ini adalah penting bagi memastikan kestabilan politik dan pemulihan ekonomi negara. Jadi termasuklah bila nak berdepan dengan pilihan raya negeri dan sebagainya, perlu ada kestabilan dan Allah tak bukan luar biasa. Kenapa pula Tan Sri Muhyiddin mengatakan luar biasa? Dan katanya ada teman mengatakan tulisan yang menyatakan bagaimana berdekat ahli UMNO menyokong dan mengundi MCA dan India serta memberi kemenangan kepada calon-calon mereka dalam PRU. Apakah ia tidak janggal? Kerana MCA MIC sebenarnya rakan dalam Perikatan Barisan Nasional. Ini sebenarnya, saudara, saya melihat teman saya menghantar tulisan. Dia mengatakan bagaimana berdekat ahli UMNO menyokong dan mengundi calon-calon keturunan Cina ataupun India daripada MCA dan MIC. Dan hari ini pun UMNO akan mengundi calon DAP yang mungkin adanya calon daripada Melayu, ada daripada India ataupun daripada Cina atas tiket Pakatan Harapan. Jadi sepatutnya sentimen bangsa ini, saudara, tidak perlulah timbul. Kerana pengalaman orang Melayu UMNO khususnya dalam Perikatan dan Barisan Nasional, mereka tidak kekok untuk mengundi calon MCA dan MIC. Tak ada masalah. Kali-kali ini kerana MCA dan MIC ternyata gagal untuk menarik sokongan daripada warga keturunan mereka sendiri. Jadi sebenarnya saudara berdekat lamanya UMNO bermusuh dengan DAP. Jadi sekarang ni memanglah bukan senang untuk memadam kebencian antara UMNO dengan DAP, tetapi secara perlahan-lahan benda ini dapat direalisasikan. Itu yang dimaksudkan oleh Presiden UMNO, Datuk Zahid. Dia kata bukan mudah untuk mengajak warga UMNO bersama-sama menyertai dalam Pakatan Harapan ini kerana ada DAP. Tetapi perlulah diusahakan. Kalau kita boleh menerima MCA, kita boleh menerima MIC, apa salah dengan MDAP? Kalaulah parti DAP itu yang dituduh komunis macam mana, sedangkan mereka yang menuduh parti DAP dulu pernah berada dalam kerajaan, kenapa mereka tak ambil tindakan? Kenapa mereka menyokong DAP? Dr. Mahathir pernah berganding bahu bersama dengan DAP, malah mengangkat Presiden pengurusi di atas Setiausaha Agung DAP sebagai Menteri Kewangan. Jangan lupa soal ini, saudara. Begitu juga Tan Sri Muhyiddin waktu mewujudkan Pakatan Harapan nak menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Boleh berpeluk-peluk dengan DAP. Sekarang ni janggal. Ini masalah lah, saudara, sebenarnya. Memang saudara tidak nafikan dulu orang UMNO ni diwujud supaya benci pada DAP dan sebagainya. Tapi kenyataan untuk amat masalah itu lain tak ada, saudara. Semata-mata untuk mengajak agar rakyat sedar bahawa yang penting sekarang ni kita mahu mewujudkan kestabilan politik. Itu yang paling penting, saudara. Sebab macam saya katakan semalam, saudara, logika politik hari ini, dinamika politik hari ini, yang paling penting pemain-pemain politik, pertama sekali, jangan tinggalkan Allah. InsyaAllah, Allah tak akan tinggalkan kita. Dan ahli-ahli UMNO khususnya, pimpinan-pimpinan akal umbi khususnya, perlulah dalam awal dan sekarang ini merapatkan diri dengan masyarakat. Itu yang penting. Sebab masyarakat ataupun warga, rakyat sudah merasakan terlalu jauh dengan pimpinan UMNO yang terdahulu. Hari ini, pemimpin-pemimpin UMNO yang baru ini, mereka muda. Dan
gandingilah, ataupun dampingilah rakyat. Kerinduan rakyat itu supaya dapat terubat, saudara. Jadi jangan tunjukkan gaya mewah hidup. Dulu pemimpin UMNO ni tunjuk dia punya gaya hidup. Maklumlah, ahli parlimen, ahli luar negeri, pengurusi GLC, keluar daripada kereta yang bukan kecil-kecil, saudara. Kereta-kereta kayangan, BMW, Mercedes, dan ada pejak Velfire. Rakyat jauh hati tengok. Hari ini ketepikan persoalan tersebut. Jangan bermegah, jangan sombong dengan rakyat. Saudara Zam Taib, saudara no gerakan PAS dan Pribumi. Terpulanglah pada saudara. Bagi saya masing-masing. Saudara Rubiah binti Osman, dia kata yang penting jangan main mata. Betul. Saudara, yang penting bagi saya jangan sombong dengan rakyat, jangan sombong dengan masyarakat. Jaga kebajikan rakyat. Apa saja masalah kebejahatan hari ini, tangani. Sebagaimana yang saya bual tadi dengan perbualan saya dengan saudara Nordin tadi, dia merasakan bahawa UMNO sendiri pun seolah dilihat tidak memayungi warga kita. Sebab tempat mengadu tak ada. Sekarang ini bukalah pejabat UMNO di peringkat bahagian-bahagian seluas-luasnya untuk tempat rakyat mengadu dan santuni setiap masalah. Soal tanah ke, soal bil elektrik ke, soal apa saja. Memang kita tahu dulu pejabat UMNO tu banyak duit. Sekarang tak ada. Tapi saya rasa rakyat akan faham. Rakyat negara kita ni bukan mereka suka untuk menjadi pengemis. Tapi sikap kesombongan pemimpin dulu, ini yang membuatkan rakyat bosan, benci, meluat. Itu perlu dikikis. Saya harap agar pimpinan UMNO di bawah ini kepimpinan Datuk Seri Hamidi yang sudah pun melakukan islah dalam kepimpinan, sejajar dengan kerajaan Madani ini, kita harus merubah. Mesti dilihat mesra rakyat. Mesti dilihat tidak menunjukkan kekayaan diri saya. Rakyat tahu. Macam di Kelantan sekarang ni. Apa salahnya? Turun. Minum kopi. Apa khabar, lama tak jumpa. Rakyat rindu sebenarnya, saudara. Tapi mereka yang menjadi pemimpin di peringkat bahagian dan sebagainya itu sombong. Itu yang buat rakyat berjauh hati. Bukan benci pada parti. Tidak. Sikap pemimpin itu. Nak jadi pemimpin, kenalah benar-benar berjiwa pemimpin. Jiwa pemimpin, rakyat sentiasa di hati anda. Kalau itu anda lakukan, saya tak ada nampak, tak ada masalah bagi rakyat untuk bersama-sama dengan UMNO. Dan yang paling penting, tak payah lagi kita nak maki hamun orang. UMNO lahir di istana. Budaya istana itu perlu dipertahankan. Tak payah nak maki orang. Siapa nak tinggal kat UMNO, silakan. Pintu rumah UMNO terbuka luas. Nak datang, nak masuk, boleh. Nak keluar pun boleh. Tak ada masalah. Tak payah dah keluar tu, segala keburukan pun timbul. Tak payah. Sebab mereka yang meninggalkan UMNO, dia dah tahu buruk. Kalau mereka baik, berjiwa, besar, mau menangani rakyat, mereka takkan meninggalkan UMNO. Sebab mereka mendapat kekayaan dari UMNO. Itu jelas. Orang yang macam ini tak payah kita nak maki. Saya dengan sendirinya rakyat dapat baca. Kau dulu kaya-gaya dengan UMNO. Kau kaya jadi wakil rakyat. Kau jadi ahli parlimen. Kau dulu jadi menteri. Kena UMNO. Sekarang ni kau tak ada lagi dapat jawatan. Kau maki UMNO. Rakyat dapat melihat saya. Tak payah nak bangkit-bangkitkan. Tak payah kita nak tunjalkan. Biar rakyat yang memikirkan. Dan elakkanlah. Bila ada majlis-majlis tu mesti ada karaoke. Mesti menyanyi. Tak payah. Saudara. Dan kita harus berdoa dan bertawakal. InsyaAllah, saya yakin pemimpin yang baru sekarang ini yang dapat menyantuni rakyat, rakyat akan bersama. Hari ini, saudara, memang pun dari segi Perikatan Nasional, mereka dalam keadaan cacah marbah, saudara. Mereka tengah pening ni. Besok 22 bulan, Parlimen bersidang. 26 hari bulan, pengurusi mereka akan menjawab di mahkamah. Akan bermula pendedahan demi pendedahan. Rakyat nak tahu. Rakyat akan terdedah dengan apa yang mereka lakukan. Bahawa apa yang mereka lakukan selama ini banyak sembang kari. Jadi saudara Syam Melaka, betul dia kata bila tak ada pangkat tinggalkan UMNO. Nak carilah, tak apa, tak ada masalah. UMNO kekal. Ini rumah agam UMNO, rumah agam orang Melayu. Ada budayanya. Jangan sekali-kali kita mencaci. Saudara, saya kadang-kadang kalau anak-anak yang maki hamun bapaknya, saya tidak hilang penghormatan. Kita harus menjaga bapa kita. Saudara Azizul Abdul Hamid, dia kata, saya tak mau menuduh begitulah, saudara. Biarlah Tan Sri Muhyiddin menjawab nanti di mahkamah. Kita dengar sendiri. Nak kita kata sakal. Sebab saya selalu bersikap, no one is guilty unless proven by court. Kita sama-sama tunggu. Biar mahkamah menjatuhkan hukuman dan buat keputusan.
Saudara Fazilah Abdul, MB Kedah lagi tarik. Baik punya, tak tahu apa yang ditarik saudara. Jadi menti-menti, Yang Muhammad, memang betul saudara, kadang-kadang orang benci. Saya selalu menegur. Saya boleh tegur kalau saya jumpa dengan Presiden. Saya selalu menegur, bila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden turun berjumpa dengan rakyat atau majlis kerajaan. Jadi bodyguard yang ada tu berlapang landa lah. Tak payahlah kita nak sempitkan. Sebab rakyat rindu nak berjabat tangan. Tapi kalau mereka diketepikan, ditolak-tolak, jadi mereka berjauh hati. Dan negara kita ini bukan macam negara di sebelah negara-negara Bina Afrika sana, pemimpinnya bermaki-maki, macam-macam. Keselamatan terjamin. Orang Melayu ni budi bahasanya tinggi. Takkan ada pun orang Melayu tiba-tiba nak cakap, nak balik. Tak ada. Kalau bercakap begitu sindir-menyindir saja. Jadi, para bodyguard, macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tengok itu hari. Bagus cara begitu. Bila dia naik naik helikopter tu, tengah panah dia cakap pada anggota pasukan keselamatan, tak apa, balik. Panah ni, panah. Jadi itu sepatutnya. Dan jangan kita tunjukkan, kita sekat agar pemimpin. Memang kita tahu rakyat tak sabar untuk menjabat tangan pemimpin. Artinya ada kasih dan sayang. Tapi kasih dan sayang itu boleh jadi benci, boleh mengundang kemarahan. Kalau mereka nak bersalam pun tak boleh. Jadi izinkanlah begitu. Pak Menteri daripada UMNO. Tiba-tiba menteri daripada UMNO. Orang UMNO bila turun jumpa rakyat, ketepikan soal protokol ini. Duduklah bersama dengan rakyat. InsyaAllah rakyat akan bersama dengan anda. Tapi bila anda memisahkan diri anda dengan rakyat, tunggulah rakyat akan menghukum anda. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.